Salam dan hai kepada semua pencatur. 2 hari yang lepas, GM Zhu Wenjun telah berjaya mengekalkan kejuaraan dunia wanitanya yang keempat. Jadi kita nak tengok satu game yang dimainkan oleh beliau sebelum ni yang agak menarik. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Katerina Lagno menentang hitam yang dimainkan oleh GM Zhu Wenjun. Kat sini Lagno mainkan pawn ke E4, seterusnya dibalas dengan C5. Zhu Wenjun mainkan Sicilian defense, naik F3, naik C6 dan seterusnya bishop ke B5. Ini adalah Rosolimo punya variasi. Rosolimo bukan bahasa Kelantan. Rosolimo, Rosol 6, Rosol 7 bukan. Ini adalah variasi Sicilian yang biasa dimainkan di peringkat tertinggi. Okey, kat sini hitam balas dengan pawn ke G6. Kita ada cancelling 0-0 oleh putih. Bishop ke G7, rook E1, E5, A3, naik G ke E7, naik C3 dan seterusnya. Hitam membuat 0-0 cancelling. Permainan diteruskan dengan bishop ke C4. Kita ada D6, D3, H6. Tidak membenarkan bishop pergi ke G5 kat situ. Seterusnya knight masuk ke D5. King ke H7, C3 dengan idea untuk membuat tolakan ke D4 dan seterusnya memecahkan ruang tengah kat situ. Jadi sebelum ruang tengah dipecahkan, Wenjun ataupun hitam mainkan pawn ke F5. Dia pecahkan di sebelah king side. Kat sini kita ada pertukaran pawn. Pawn E makan pawn F5. Pawn G makan pawn F5. Dan kat sini sebenarnya kalau kita tengok putih sebenarnya mempunyai satu idea yang nampak bahaya dengan gerakan knight pergi ke G5 buat check. Kenapa bahaya? Sebab kat sini kalau knight datang ke sini, katakanlah kalau hitam pawn H makan knight tersebut G5, Queen akan datang ke H5 buat check. Dan kat sini, kalau King lari ke G8, kita ada knight makan knight E7 membuat double check kat situ. Dan ini sebenarnya adalah checkmate. Kita kembali ke sini. Selepas Queen H5 check, katakanlah kalau Bishop block, Bishop pergi ke H6 block, kita ada Bishop makan pawn di G5 dengan idea sekali lagi lah untuk Queen makan Bishop di H6 membuat checkmate ataupun knight boleh masuk dan segalanya sangat-sangat banyak serangan yang berbahaya kat situ. Cumanya selepas knight pergi ke G5 check, idea ni tak berapa nak jadi kalau hitam pergi king ke G6. Tak membenarkan, kawal petak H5 tak bagi Queen masuk dan ancam untuk makan knight seterusnya. Jadi kalau king lari ke G6, selamat, tak ada masalah. Sebab itulah selepas pawn G makan F5, knight pergi ke G5 tak boleh dimainkan lagi. Jadi Lagno mainkan pawn pergi ke B4 dengan idea nak tolak ke B5 serang knight. Kita ada knight pergi ke G6, B5 serang knight, knight pergi ke A5 cuba untuk makan bishop di C4. Jadi bishop turun ke A2. Kita ada bishop ke E6 membuat serangan ke atas knight di D5. Seterusnya Queen A4, B6, bishop D2, rook ke G8. Kalau kita tengok kat sini, hitam cuba untuk mengambil file dan cuba untuk serang di file G. Sebab tu tadi dia mainkan pawn makan pawn F tadi sebentar tadi. Baik, seterusnya rook A pergi ke D1. Kita ada Queen ke D7. Knight pergi ke H4 mencuba untuk membuat pertukaran knight kat situ. Bishop ke H8 dan seterusnya knight makan knight G6, rook makan knight G6 dan Queen datang ke H4. Kat sini rook A ke G8 dimainkan nak makan pawn di G2 check. Jadi G3 dimainkan. Kita ada Queen ke F7 dan kat sini kalau korang tengok knight tak boleh masuk ke E7. Memang nampak macam boleh buat serangan fork. Sebagai contoh, kalau knight pergi ke E7 buat fork, sebenarnya bishop di A2 tu percuma. Jadi bishop akan makan bishop A2. Kita ada, kalaulah contoh knight makan rook di G8, semestinya Queen makan knight G8. Kita dapat tengok kat situ ada pertukaran 2 perwira dengan 1 perwira. Jadi kat sini hitamlah yang untung. Jadi tak bagus dimainkan sebentar tadilah. Okey. Baik, kita kembali ke sini. Selepas Queen F7, kita ada C4 kawal knight tu macam ni. Kita ada bishop F6 serang Queen. Jadi knight makan bishop F6. Seterusnya rook makan knight F6 dan F4 dimainkan. Tidak membenarkan pawn F4 ditolak. Kat sini sudah semestinya kalau pawn E makan pawn F4, bishop akan makan pawn F4 dan kita dapat tengok rook terbuka serangan dia. Bishop pun ada banyak serangan dekat D6, dekat H6 dan sebagainya. Memang putih akan mendapat
banyak peluang untuk menyerang. Jadi sebab itulah selepas pawn ke F4, hitam mainkan rook ke G4 serang queen, queen lari ke H3 dan seterusnya rook F ke G6 buat double rook kat situ. Baik, kat sini kalau korang perasan, pawn di E5 tu diserang 2 kali. Jadi kalau pawn F makan pawn E5 kat sini, pawn D makan pawn E5, rook makan pawn E5. Ini tidak bagus. Ini tamak sebenarnya sebab hitam boleh buat serangan yang bagus dengan queen pergi ke G7. Dia serang rook. Dan satu lagi ialah dia cuba untuk rook makan pawn di G3 dan queen putih akan mati kat situ sebab ada triple kat sini dekat G5. Jadi kat sini kalau rook pergi ke E3 cuba untuk kawal pawn di G7, sekali lagi F4 boleh ditolak dan selepas rook pergi ke F3 memang pawn F akan makan pawn G3, memang king putih ni akan berada dalam keadaan yang sangat bahaya selepas pawn makan pawn H2 nanti. Itu sangat-sangat bahaya. Sebab itulah selepas rook buat double rook pergi ke G6 tadi, pawn di E5 ni tidak dimakan. Jadi dia mainkan rook pergi ke F1. Kita ada queen ke G7, buat triple juga kat situ. Dan dalam posisi ini, saya nak tunjukkanlah apa bahaya triple dekat file G kat sini. Kalaulah katakan putih mainkan rook D pergi ke E1, kita ada serangan bahaya dengan rook makan pawn di G3 check. Kat sini buat fork. Jadi selepas pawn H makan rook G3, kita ada rook makan sekali lagi, pawn G3 check, fork sekali lagi, queen makan rook G3 dan queen akan makan queen di G3 buat check. King terpaksa lari ke H1 dan kita dapat tengok kat sini, walaupun hitam betul dia boleh makan pawn D3 tapi dia tak perlu makan. Dia ada satu gerakan yang lagi bagus kat sini dengan bishop pergi ke C8 undur dan nak pergi ke B7 buat checkmate kat situ. Ini memang putih akan kalah lah kat sini dengan senang. Sebab itulah selepas queen G7 jangan main-main dengan ancaman nak makan pawn. Jadi kat sini putih cuba larikan diri dengan king pergi ke H1. Tapi sama juga, hitam teruskan serangannya dengan bishop ke C8. Dia nak pergi B7 buat check. Queen H5 kat sini, bishop B7 check, king terpaksa balik ke G1. Dan kat sini hitam boleh buat satu gerakan yang bagus. Okey, macam biasa korang boleh pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Dan macam biasa tolong like, tolong subscribe dan tolong share kalau korang rasa channel ini sangat bermanfaat. Terima kasih atas sokongan semua. Baik, apa gerakan hitam kat sini? Sacrifice rook di G3. Rook makan pawn G3 check. Pawn H makan rook G3, kita ada rook makan pawn G3 check dan kat sini king lari ke F2 dan selepas itu hitam mainkan rook ke G2 dan kat sini putih resign dan menyerah kalah. Why? Kenapa? Sebab kalau king lari ke E1 semestinya queen akan masuk ke G3 check, paksa rook tutup blok di F2 dan selepas itu queen makan rook F2, ini checkmate. Manakala selepas rook pergi G2 tadi, kalau king pilih untuk lari ke E3, sama juga queen akan masuk ke G3 check dan kat sini tak kisah kalau rook tutup ataupun queen yang tutup, queen yang blok tak kisah. Sebagai contoh kat sini rook pergi F3 blok, kita ada pawn E makan pawn F4 checkmate menggunakan pawn. Itulah kehebatan Ju Wenjun, juara dunia wanita.